Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Afzain binti Zulkarnaini daripada SMK Agama Kuala Selangor. Okey, pada hari ini saya akan berkongsikan satu inovasi yang telah saya buat iaitu bertajuk Accounting Board Games. Okey, board games ataupun dikenali sebagai ACBox. Saya merupakan guru cemerlang prinsip perakaunan. Baiklah, dalam inovasi PDP Didik Hibur Samnawa 2022 ini, kita lihat apakah dia AC Box. Okey, ringkasan inovasi bagi AC Box adalah kaedah gamifikasi digunakan sebagai satu pendekatan pendidikan untuk memberi motivasi kepada pelajar serta fokus terhadap pembelajaran dengan menggunakan unsur permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran prinsip perakaunan. Kaedah pengajaran belajar sambil bermain kini menjadi satu aspek penting dalam menarik minat pelajar seiring dengan perkembangan teknologi kini. ACBox merupakan singkatan kepada Accounting Board Games yang menyediakan satu tapak permainan secara digital mengandungi soalan-soalan yang boleh digunakan oleh guru bagi menilai tahap kefahaman murid semasa atau selepas PDP dilaksanakan sama ada dalam kumpulan atau secara individu. ACBox menggunakan pelbagai unsur menarik, interaktif dan menjiwai watak murid-murid hari ini seperti watak animasi dan artis pujaan yang akan memberikan mereka satu situasi yang dapat mengurangkan tekanan emosi terutamanya dalam kita menghadapi fasa pemilihan dan pandemik. Fasa peralihan dari pandemik ke endemik COVID-19. ACBox terdiri daripada beberapa tajuk dalam modul tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebagai bahan latihan dan ulang kaji guru-guru prinsip perakaunan bersama murid-murid, dan aktiviti ini membantu murid lebih yakin menjawab soalan peperiksaan sebenar. ACBox bukan sahaja boleh dimainkan dalam sesi PDPC, malah juga boleh digunakan dalam melaksanakan PDPR. Objektif utama ACBox iaitu pertama menyokong Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam ancakan 7 iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kedua, melaksanakan dan meneruskan proses PDP dan PBD walaupun guru dan murid menghadapi kekangan pandemik COVID-19 dengan norma baru bagi memastikan pelaksanaan proses PDPC dan PDPR ini berterusan. Dan yang ketiga, objektifnya adalah untuk mentransformasikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan konvensional kepada kaedah permainan menggunakan bahan digital. Terlihat kesan positif ACBox ini, yang mana setelah menggunakan kaji selidik terhadap murid-murid saya selama 27 responden, yang mana mereka perlu menjawabnya di dalam Google Form. Pertama, kesan positif terhadap minat murid mempelajari prinsip perakaunan. Seramai 55.6% murid sangat setuju dan 44.4% setuju. Pendekatan pengajaran menggunakan ACBox ini meningkatkan minat murid untuk belajar. Seterusnya, seramai 33.3% sangat setuju dan 59.3% setuju dan 7.4% tidak pasti. Mereka merasakan berlakunya perubahan minat mereka dalam mata pelajaran prinsip perakaunan semasa bermain ACBox ini. Seterusnya, kesan positifnya adalah murid menjadi lebih fokus mempelajari prinsip perakaunan iaitu sebanyak 37% sangat setuju, 55.6% setuju dan 74% tidak pasti. Di mana penumpuan murid dalam kelas prinsip perakaunan menjadi lebih fokus dengan aktiviti bermain menggunakan ACBox. Kesan positif yang seterusnya adalah murid menjadi lebih fokus, lebih bermotivasi dan yakin untuk cemerlang dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Yang mana sebanyak 37% sangat setuju, 59.3% setuju. Pengajaran guru dalam pendekatan pengajaran menggunakan ACBox memberikan keyakinan kepada mereka untuk cemerlang dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Seterusnya, sebanyak 44.4% sangat setuju dan 55.6% setuju. Pembelajaran melalui permainan ACBox membuatkan mereka lebih bermotivasi untuk aktif di dalam kelas. Seterusnya, kita
kita lihat kepada potensi inovasi. Potensi inovasi untuk Acibok ini yang pertama, memberikan kesan positif terhadap interaksi sosial dalam PDP, iaitu sebanyak 37% sangat setuju dan 63% setuju kaedah pengajaran guru menggunakan Acibok membolehkan mereka berinteraksi dalam kumpulan dan boleh mencapai tahap persamaan antara mereka. Dan sebanyak 37% sangat setuju dan 63% setuju. Semasa proses pengajaran dan pelajaran menggunakan kaedah Acibok berlangsung, murid dan guru saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Seterusnya potensi inovasi Acibok ini pula boleh disebarluaskan menjadi salah satu bahan bantu mengajar dalam prinsip perakaunan. Berikut saya sertakan dua contoh sesi PDPR Acibok bersama murid. Yang pertama, Acibok klasifikasi perakaunan. Saya telah berikan linknya di sini, dan Acibok dokumen sumber. Kita lihat kedua-duanya. Okey, kita lihat yang pertama iaitu sedikit tayangan ya. Sisi PDPR saya bersama pelajar dalam Acibok. Acibok ini adalah Acibok untuk sekejap. Kita pergi kepada ada masalah, tak tahu masalah apa. Soalan seterusnya, kumpulan kedua, kumpulan Acibok dokumen sumber. Kumpulan Yonjut, Sabrina. Ya, Sabrina? Ya cikgu. 7 markah dah, 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Question. Soalan. Urus niaga yang manakah direkodkan dalam buku tunai runcit? Jawapan? Cuba baca ke pembayaran sewa kedai secara tunai, penerimaan ada akaun menerima, pembelian stem secara tunai, pembelian perabot secara tunai. Jawapan? Baju. Si. Cacing ya? Setuju? Tak jawapan. Tanya 2 markah. Nampak tak pelajar sangat excited? Ini adalah Acibok untuk dokumen sumber. Kita lihat satu lagi. Nadia, nak panggil dia Squidward apa? Squidward. 6 campur 6, 12. 6, 12, 14. Sebab dia 2 kali 6 dia kan? 14. Jalan 14. Ada tanda tanya. Cikgu klik tanda tanya sekarang. Question. Awak dapat soalan tau. Bersedia dengan soalan? Bersedia? Pastikan depan kertas kalkulator semua ada. Bersedia? Jawab sekarang. Nampak soalan tak? Pada akhir tempoh perkawanan, buku perniagaan Ikram Enterprise menunjukkan baki-baki berikut. Aset RM50,000, liability RM17,590. Berapakah modal awak perniagaan jika perniagaan Ikram Enterprise mengalami kerugian sebanyak RM5,950? Jawab sekarang. Ahli kumpulan Nadia boleh tolong kira semua. 2 minit je. Ini 1 jam je limitkan masa dia. Jawapan? Tak cikgu. Cacing? Tak dengar lah. Si ya? B. 5 markah. Kosong lah makan awak ya. Semasa bermain Acibok klasifikasi perkara ini, saya berada dalam keadaan tidak sihat kerana
juga dijangkiti oleh COVID. Okey. Jadi sesi PDPR tetap dilaksanakan seperti yang dirancangkan. Okey. Jadi tiada halangan untuk saya melaksanakan PDPR. Baiklah, kita lihat seterusnya. Okey. Ini adalah paparan ACBOK untuk titik pulang modal. Okey, yang mana saya menggunakan animasi kartun Doraemon dalam ACBOK titik pulang modal ini. Seterusnya untuk ACBOK untuk perkongsian pembubaran perkongsian, saya menggunakan animasi kartun Upin dan Ipin. Okey, di bawah juga dia bersertakan link lah untuk melihat setiap untuk masuk ke bahagian paparan-paparan ini. Okey. Seterusnya, paparan ACBOK untuk dokumen sumber, saya menggunakan gambar-gambar artis Korea menjadi pujaan hati pada kita pada hari ini. Okay, seterusnya paparan ACBOK buku cerita tentang pertama dan Ledger yang menggunakan animasi kartun Spider-Man. Dan seterusnya kita lihat ya kalau boleh contohlah satu permainan untuk ACBOK ini. Bila kita klik link yang diberikan, okey, paparan yang akan kita lihat adalah okey untuk buku cerita tentang pertama dan Ledger. Okay, ini adalah paparan untuk petak untuk bermain ACBOK untuk buku cerita pertama dan juga Ledger. Jadi di sinilah boleh klik button dia dan kita boleh gerakkan setiap pemain-pemain ataupun token yang diwakili oleh setiap pelajar. Dan kita boleh lihat dalam kotak bonus ni, you have received 3 mark, okay. Congratulations, claim a mystery box. Okey. Dan kita lihat question. Okey, ini adalah soalan-soalan yang akan dikeluarkan dan jika pelajar jawab, kita akan raih dan keluarlah jawapan dan markahnya, iaitu sebagai satu markah. Okey, dan banyaklah soalan-soalan yang telah disediakan. Okey. Kita lihat seterusnya adalah manual penggunaan. Yang pertama kita lihat paparannya adalah paparan menggunakan Google Sheet sebagai tapak utama untuk tetapan bagi setiap fungsi dalam setiap tab. Okey, yang mana di bawah kita lihat ada 1, 2, 3, 4 dan 5 tab dalam Google Sheet ini. Dan untuk membuat atau membina permainan ini menggunakan aplikasi flipit.net yang perlu dimuat naik ya. Seterusnya kita boleh lihat ya dalam tab get the link here. Okey, kita akan mendapat link untuk kita memberi kepada link ini kepada pelajar semasa sesi PDPC ataupun PDPR. Okey. Jadi link ni akan keluar mengikut tajuk-tajuk kita lah. Okey. Seterusnya manual yang kedua adalah tab bagi tetapan langkah sama ada mendapat bonus atau soalan yang dibina. Itu di bahagian tab board game. Seterusnya adalah tab untuk bonus. Okey, tetapan arahan bagi setiap bonus. Okey, ini adalah antara tetapan-tetapan yang telah saya sediakan. Contohnya you have received 1 mark, you have received 2 mark, you have received 3 mark, move 1 step forward, move 2 step backward. Okey, biasanya pelajar sangat menunggu-nunggu ya. Congratulations, claim a mystery box. Kenapa? Sebab mereka akan berjumpa dengan saya ataupun keluar ke hadapan kelas untuk mengambil barang dalam mystery box tersebut. Dan ada masanya juga tidak mendapat apa-apa, contohnya sorry nothing for you. Okey. Seterusnya kita lihat pada tab bagi tetapan arahan soalan, jawapan dan markah yang dibina. Di mana ada soalan-soalan dan juga jawapan yang diberikan serta markah pada tab untuk question. Seterusnya tab bagi tetapan gambar-gambar diwakili pemain dan jumlah dadu yang digunakan di bahagian tab material. Jadi di sini contohnya untuk yang ini adalah sebanyak 5 token pemain yang dan juga ada 6 dadu, di mana dadu ini telah dibina untuk dua dadu, iaitu dadu 1 dan dadu 2. Okey. Seterusnya adalah ini adalah manual penggunaan secara keseluruhan. Okey, jadi yang contoh di bawah ini adalah klasifikasi perakaunan, tapi kita boleh gunakan juga dalam aplikasi lain, iaitu boleh akan dibahagikan pada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diwakili dengan satu watak. Contohnya untuk tajuk klasifikasi perakaunan ini adalah token 1 SpongeBob, 2 Patrick, 3 Squidward, 4 Mr. Krabs and Sandy, dan boleh dibergerak mengikut jumlah 2 dadu yang dibaling serentak hanya dengan tekan butang klik pada tangan untuk baling dadu dan klik pada token SpongeBob
smashboard untuk gerakkan mengikut angka dadu. Jika murid berada dalam kotak yang berada tanda I, barangkali murid akan mendapat bonus atau soalan. Dan pemenang akan dikira bukan token yang sampai dahulu tetapi token yang mengumpul maka lebih banyak. Jadi permainan ini sama bagi setiap permainan dalam AC Box. Tak kisahlah dalam dokumen sumber ke, dalam titik peluang modal ke, dan banyak lagi yang akan dibina dalam AC Box untuk prinsip perkawanan ini. Okey. Jadi itu sajalah untuk penerangan saya berkaitan dengan AC Box. Dan kata-kata akhir saya itu game your brains. You have to learn the rule of the games and then you have to play better than anyone else. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.